Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 2? Cikgu ucapkan selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang like dan butang subscribe untuk mendapatkan video-video pengajaran cikgu yang terbaharu. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 3.2 iaitu tajuk perpuluhan dan standard pembelajaran 3.2.1 menukar pecahan per 10 kepada perpuluhan, 3.2.2 menyebut sifar, perpuluhan sifar hingga sifar perpuluhan 9, 3.2.3 menunjuk nombor sifar perpuluhan 1 hingga sifar perpuluhan 9, 3.2.4 mewakilkan gambar rajah mengikut perpuluhan yang diberi, dan yang terakhir sekali 3.2.5 menulis perpuluhan yang diberi. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat menukar pecahan per 10 kepada perpuluhan, menyebut dan menulis perpuluhan dalam nombor dan perkataan berdasarkan gambar rajah pecahan per 10 dengan betul. Jom kita mula. Baiklah murid-murid, cuba murid-murid perhatikan gambar rajah ini. Gambar rajah ini menunjukkan satu bahagian yang telah dipecahkan kepada beberapa bahagian, iaitu kepada 10 bahagian segi empat yang sama besar. Dan satu bahagian segi empat telah diwarnakan dengan warna hijau. Sekarang, apakah pecahan yang berwarna hijau? Jawapannya ialah 1/10. 1/10. Ini telah murid-murid pelajari sebelum ini. Sekarang, soalan cikgu yang kedua. Tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Bagaimana cara untuk menukar pecahan kepada perpuluhan? Mari sama-sama kita lihat bagaimana cara untuk menukarkannya. Caranya ialah, yang pertama, cuba murid-murid lihat kepada 10. Nombor 10 merupakan nombor yang terletak pada penyebut. Okey? Jadi penyebutnya ialah 10 dan 10 mempunyai satu sifar. 10 mempunyai satu sifar. Jadi kita akan melompat ke sebelah kiri sebanyak satu langkah. Kita akan menukar pecahan kepada perpuluhan menggunakan cara lompat si katak lompat. Bagaimana caranya? Kita akan melompat ke kiri sebanyak satu langkah. Bagaimana cara untuk melompat? Mari kita saksikan pada skrin masing-masing. Lompat si katak lompat. Murid-murid perlu melompat satu langkah ke kiri bermula dari belakang. Lompat si katak lompat. Selepas murid-murid melompat, tuliskan titik perpuluhan pada anak panah. Lukiskan titik perpuluhan pada anak panah.
Selepas itu, tuliskan sifar di sebelah titik perpuluhan. Cikgu ulang sekali lagi. Cara untuk menukar pecahan kepada perpuluhan, kita akan menggunakan cara lompat si katak lompat. Kita akan melompat satu kali bermula dari belakang. Perhatikan, kita akan mulakan dari belakang nombor 1 ini. Kita akan lompat sekali. Lompat si katak lompat. Lompat satu kali, kemudian terus tuliskan titik perpuluhan pada anak panah. Selepas titik perpuluhan, tuliskan angka sifar. Jadi, sekarang 1/10 selepas ditukarkan kepada nombor perpuluhan, jawapannya ialah sifar titik 1. Sifar titik 1. Sekarang inilah yang dinamakan nombor perpuluhan. Nombor perpuluhan ada titik. Dan titik ini dipanggil sebagai titik perpuluhan. Titik ini dipanggil sebagai titik perpuluhan. Dan cara untuk menyebut nombor ini ialah sifar perpuluhan 1. Sifar perpuluhan 1. Jadi kita akan tuliskan dalam perkataan nombor ini iaitu sifar S-I-C-F-A-R, sifar. Kemudian titik itu kita sebut sebagai perpuluhan. Perpuluhan. P-E-R per, P-U-P, L-U-L, H-A-N, han. Perpuluhan. Dan nombor 1 kita sebut 1. S-A-S-A, T-U-T, 1. Sifar perpuluhan 1. Kalau murid-murid sebut sifar titik perpuluhan 1, itu adalah sebutan yang salah. Sebutan yang betul ialah sifar perpuluhan 1. Jadi, sekarang hari ini kita belajar bagaimana hendak menukar pecahan kepada perpuluhan. Pecahan mestilah ada pengangka dan penyebut dan ada satu garisan di tengah-tengah. Untuk nombor perpuluhan pula, ada nombor yang mempunyai satu titik. Okey? Dan secara menyebutnya ialah sifar perpuluhan 1. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Cuba murid-murid perhatikan pecahan ini melalui gambar rajah yang diberikan. Gambar rajah ini telah dibahagikan atau dipotong kepada beberapa bahagian yang sama besar. Dan ada 2 bahagian yang telah diwarnakan dengan warna hijau. Apakah pecahan yang berwarna hijau? Pecahannya ialah 2/10. Okey, 2/10. 2 ialah kawasan yang berwarna hijau, manakala 10 ialah keseluruhan bahagian yang dipotong. Dan 2 kita sebut sebagai pengangka dan 10 kita sebut sebagai penyebut. Sekarang kita akan tukarkan pecahan ini kepada perpuluhan. Cara untuk menukarkan pecahan ini kepada perpuluhan ialah dengan menggunakan cara lompat si katak lompat. Kita akan melompat ke kiri sebanyak 1 langkah dari
belakang nombor 2 ini. Sekarang, mari kita lompat sebanyak 1 kali ke kiri. Lompat si katak lompat. Setelah kita melompat sebanyak 1 kali, terus kita tuliskan titik perpuluhan. Selepas titik perpuluhan, jangan lupa nombor sifar. Sekarang, apakah jawapan untuk 2/10 selepas ditukarkan kepada perpuluhan? Jawapannya ialah sifar perpuluhan 2. Cara menyebutnya ialah sifar perpuluhan 2. Sifar perpuluhan 2. Sekarang, ini ialah titik perpuluhan. Tetapi untuk menyebutnya, kita akan hanya menyebut sifar perpuluhan 2. Dan sekarang, bagaimana cara untuk menulis nombor ini dalam perkataan? Sifar perpuluhan 2. Murid-murid perlu mengeja nombor tersebut dan dituliskan dalam perkataan. Sifar perpuluhan 2. Untuk contoh yang ketiga, cuba perhatikan gambar rajah ini. Ada 3 bahagian yang berwarna kelabu. Cuba murid-murid kira berapakah keseluruhan bahagian yang telah dipotong. Jadi, apakah pecahan yang mewakili kawasan yang berwarna kelabu? Untuk pengangka ialah 3 dan untuk penyebut ialah 10. Betul, pecahan ini ialah 3/10. Sekarang, kita akan tukarkan pecahan ini kepada perpuluhan dengan menggunakan cara lompat si katak lompat. Untuk melompat, kita hanya perlu melompat sebanyak 1 kali sahaja ke arah kiri. Dan kita akan melompat bermula dari belakang nombor 3. Lompat si katak lompat. Selepas melompat sebanyak 1 kali ke kiri, kita terus tuliskan titik perpuluhan dan kemudiannya nombor sifar. Sekarang, kita telah menukar pecahan 3/10 kepada perpuluhan dan jawapannya ialah sifar, titik perpuluhan dan 3. Titik perpuluhan itu kita hanya sebut sebagai perpuluhan saja sekiranya ingin menjawab ataupun ingin menyebut nombor perpuluhan tersebut. Dan cara untuk menyebut nombor ini dengan betul ialah sifar perpuluhan 3. Sifar perpuluhan 3. Dan cara untuk menulis menulis nombor perpuluhan ini dalam perkataan ialah sifar, S-I-F-A-R, sifar perpuluhan, P-E-R-P-U-L-U-H-A-N, perpuluhan, dan 3, T-I-G-A, 3, sifar perpuluhan 3. Sebut sekali lagi, sebut betul-betul sifar perpuluhan 3. Kita teruskan dengan contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat ini, apakah pecahan yang berwarna biru? Cuba murid-murid perhatikan, ada 8 bahagian yang berwarna biru dan ada 2 bahagian yang berwarna merah jambu.
dan ada 10 keseluruhan segi empat dalam gambar rajah ini. Jadi, untuk pecahan yang berwarna biru, jawapannya ialah 8/10. Sekarang, murid-murid akan menukar pecahan kepada perpuluhan. Ingat, cara untuk menukar pecahan kepada perpuluhan, kita akan menggunakan cara lompat si katak lompat. Murid-murid akan lompat sebanyak 1 kali dan akan melompat ke sebelah kiri dan akan bermula dari belakang nombor 8. Lompat si katak lompat. Lompat 1 kali ke sebelah kiri. Selepas lompat, terus letakkan titik perpuluhan dan angka sifar. Jadi, jawapannya ialah 0/8. 0/8. Tuliskan perpuluhan dalam perkataan. Murid-murid perlu mengeja 0/8. Sifar, S-I-C-F-A-R, perpuluhan, P-E-R, P-U-P, L-U-L, H-E-N, han, perpuluhan, dan 8, L-E-L, P-A-N, pan, 8. Jadi, sekarang selesailah menukar pecahan 8/10 kepada nombor perpuluhan. 8/10 sama dengan 0/8. Untuk contoh yang kelima ini, cuba murid-murid perhatikan gambar rajah ini telah dibahagikan ataupun dipecahkan kepada 10 bentuk segi empat yang sama besar dan ada 9 bahagian segi empat yang berwarna kuning dan 1 bahagian yang berwarna putih. Soalannya ialah, apakah pecahan yang mewakili kawasan yang berwarna kuning? Pecahannya ialah 9/10. Tukarkan pecahan kepada perpuluhan. Untuk menukar pecahan kepada perpuluhan, murid-murid akan menggunakan lompat si katak lompat. Lompat berapa langkah murid-murid? Bagus, 1 langkah. Lompat ke mana murid-murid? Betul, ke kiri. Murid-murid akan melompat bermula dari mana? Bermula dari belakang 9. Lompat si katak lompat. Lompat 1 kali ke kiri. Selepas lompat, terus tuliskan titik perpuluhan dan nombor sifar. Sekarang, jawapannya ialah 0/9. 9/10 ialah pecahan. 0/9 ialah perpuluhan. Jadi, 9/10 selepas ditukarkan kepada perpuluhan, jawapannya ialah 0/9. Tuliskan perpuluhan dalam perkataan. Jawapannya, murid-murid hanya perlu mengeja sahaja. 0/9. Jadi, sekarang murid-murid dapat perhatikan 9/10 apabila ditukarkan kepada perpuluhan, jawapannya ialah 0/9. Kita teruskan dengan contoh yang ke-6. Kali ini ada 4 bahagian yang berwarna biru dan 6 bahagian yang berwarna putih. Soalan cikgu, apakah pecahan yang mewakili kawasan berwarna biru? Pecahannya ialah 4/10. Sekarang, murid-murid perlu menukarkan pecahan ini
kepada perpuluhan. Bagaimanakah caranya? Gunakan lompat si katak lompat. Murid-murid akan lompat berapa langkah? 1 langkah. Murid-murid akan melompat ke arah mana? Ya, ke arah kiri. Dan murid-murid akan mula melompat dari mana? Dari belakang nombor 4. Sekarang, kita akan mula melompat. Lompat si katak lompat. Lompat 1 langkah ke kiri. Selepas melompat, terus tuliskan titik perpuluhan dan angka sifar. Sekarang, jawapannya ialah sifar perpuluhan 4. Murid-murid, 4 per 10 apabila ditukarkan kepada perpuluhan menjadi sifar perpuluhan 4. Sekarang, tuliskan perpuluhan dalam perkataan. Seperti biasa, murid-murid perlu mengeja nombor ini. Sifar perpuluhan 4. Okey murid-murid, daripada pecahan 4 per 10, murid-murid akan menukar kepada nombor perpuluhan menggunakan lompat si katak lompat dan mendapat jawapan sifar perpuluhan 4. Dan sifar perpuluhan 4 merupakan nombor perpuluhan. Baiklah murid-murid, cuba perhatikan gambar rajah ini. Gambar rajah ini telah dipecahkan kepada beberapa bahagian dan telah diwarnakan juga dengan beberapa bahagian yang berbeza. Ada warna hijau, ada warna merah jambu, ada warna kuning dan ada warna putih. Ada 4 bahagian yang berwarna hijau. Ada 3 bahagian yang berwarna merah jambu. Ada 2 bahagian yang berwarna kuning dan ada 1 bahagian yang berwarna putih. Mari kita cuba jawab soalan kali ini secara pantas. Soalan yang pertama, berapakah pecahan bahagian yang berwarna putih? Cuba murid-murid perhatikan. Bahagian yang berwarna putih ada 1 bahagian dan ada 10 keseluruhan bahagian yang berwarna. Jadi untuk menulis pecahan yang berwarna putih, jawapannya ialah betul, 1 per 10. Sekarang cuba murid-murid tukarkan 1 per 10 kepada nombor perpuluhan secara cepat. Betul, jawapannya ialah sifar perpuluhan 1. Dan sekarang cuba murid-murid tuliskan sifar perpuluhan 1 dalam perkataan. Jawapannya ialah sifar perpuluhan 1 yang dieja dengan betul dan lengkap dalam satu jawapan. Sekarang cuba jawab soalan yang kedua. Berapakah pecahan bahagian yang mewakili kawasan yang berwarna merah jambu? Jawapan untuk pecahan berwarna merah jambu ialah 3 per 10. Sekarang cuba murid-murid tukarkan 3 per 10 kepada perpuluhan. Jawapannya betul, sifar perpuluhan 3. Dan sifar perpuluhan 3 ditulis dalam perkataan. Jawapannya ialah sifar perpuluhan 3. Murid-murid perlu mengeja dengan betul. Seterusnya, untuk soalan yang ketiga, berapakah pecahan bahagian yang berwarna hijau? Dah tentulah jawapannya ialah 4 per 10. Tukarkan 4 per 10 kepada nombor perpuluhan. Betul, jawapannya ialah sifar perpuluhan 4. Dan
Sifar perpuluhan 4 dalam perkataan ditulis seperti ini. Pastikan ejaan murid mesti betul tau. Dan yang terakhir sekali, berapakah pecahan bahagian yang berwarna kuning? Pecahannya ialah 2/10. Sekarang, dengan pantas, tukarkan pecahan 2/10 kepada nombor perpuluhan. Jawapannya ialah 0.2. Dan 0.2 jika ditulis dalam perkataan, pastikan ejaan murid-murid mestilah betul. 0.2. Okey? Mudah saja kan? Baiklah murid-murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Selepas murid-murid menonton video pengajaran cikgu tadi, cikgu harap kamu semua sudah tahu yang pertama, bagaimana cara untuk menukar pecahan per 10 tadi kepada perpuluhan. Dan yang kedua, kamu sudah tahu bagaimana untuk menulis perpuluhan dalam angka dan perkataan. Semoga pelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kamu dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kamu seharian. Ingat murid-murid, kita masih lagi belum menang. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa untuk menyiapkan kerja rumah yang cikgu berikan. Semoga kita berjumpa lagi. Jumpa lagi semua. Bye. Like, komen, share dan subscribe.